Siapa-siapa budak nakal pun yang buat benda ni, dia tak mengaku perbuatan itu dipanggil khianat. Khianat. Ataupun apa lagi, kita pergi gelak khianat ni, apa dia? Tipu ni. Sahabat kita kursus diperoleh indera kayangan. Lah ni tengah musim harum manis, bini pula mengidam. Kita pun nabak kat kawan kita ni, nah ambil RM50, aku nak beli 2 kilo harum manis. Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Baik, dia pun dah habis kursus, dia pun beli kita punya harum manis tu. Dalam kotak harum manis itu ada 6 biji. 2 kilo 6 biji. Sebelum dia sampai kat kita, dia berhenti saat mana-mana, dia ambil sebiji 2. So, daripada 6 biji, dah tinggal 5 biji. Bila sampai kat kita, takkan kita nak timbang kot. Kita pun yakinlah 2 kilo ngam-ngam. Sebenarnya dah tak jadi 2 kilo. Pasal apa? Sebiji dah kena ambil. Hak kawan ambil tu pula, duk buat hukum sendiri. Dia kata takkan tak ada service charge. Takkan tak ada service charge, takkan tak ada upah kot. Senyap-senyap dia buat upah sendiri. Ini dipanggil khianat, bohong. Baik, perbuatan ni haram. Jangan. Biarlah kita ni dapat harta dalam keadaan halalan tayyibah, halal bersih daripada perbuatan-perbuatan ni. Tipu ke apa semua. Kita nak menang, tapi menang tu dengan cara tipu. Kalau sekiranya hadiah tu dalam bentuk wang, kita tak boleh makan pun wang tu. Tahu? Kita tak boleh makan pun wang tu. Contoh, kita pergi pertandingan memancing. Siapa kaki ngai? Bang Bakar kaki ngai tak? Wah, rugilah tak mengai. Saya kaki ngai, kaki pancing. Dia masuk pertandingan mancing. Ya, dia masuk pertandingan mancing. Dia boleh kau tim dengan apa nama pihak penganjur ataupun pekerja kolam pancing tu. Hang tambah siap-siap ikan yang besar ni untuk aku. Bila dia pancing tu, ya, dia kata hang siap-siap simpan ikan yang paling besar sekali untuk aku. Bila dia pancing tu, dia dapatlah ikan, tapi bila sampai ke ke tempat meja tu, pihak penganjur, dia pergi tukar ikan lain. Ikan yang dia dapat tu kecil aja, tiba-tiba dia tukar ikan yang besar. Orang pun tak perasan benda tu berlaku. Kan? Biasalah kalau siapa-siapa yang pergi pertandingan mancing, kadang-kadang ada terjadi benda-benda macam ni. Ada terjadi benda-benda macam ni. Jadi kita, orang akan hantar ikan ke meja pengadilan, hantar. Bila tamat tempoh pengadilan ataupun tamat tempoh pertandingan, pihak adalah siapa-siapa yang dia dah kau tim, tukar ikan lain. Ikan tu paling besar punya. Ini penipuan. Berlaku penipuan. Ini adalah pembohongan, hukumnya dosa besar. Ataupun meniaga. Pembohongan berlaku juga dalam perniagaan. Mai musim dokong. Dalam masa yang sama, musim langsat. Tuan-tuan, daripada jauh, tuan-tuan boleh cam tak dokong dengan langsat? Tak boleh cam. Melainkan kalau kita dekat-dekat, kita nampak dah, ni dokong, ini langsat. Dokong harga RM8. Langsat harga murah sikit, RM4. So, atas meja ni, dia letak dokong bahagian atas, langsat bahagian bawah. Dia campur sekali. Dokong dengan langsat. Dia jual dengan harga dokong RM8. Tetapi di bahagian bawah adalah langsat. Bila orang ni minta, bagi aku 2 kilo, dia kaut sekali daripada bawah. Yang dia kaut tu banyak langsat, dokong sikit aja, masuk dalam plastik bag, timbang 2 kilo. Ni bohong nak?
Ini bohong. Tuan-tuan, banyak contoh kalau nak kata pembohongan. Mai musim durian, siapa kaki durian? Saya seorang sini. Pasal semua tak angkat tangan. Mai musim durian, saya duduk gopeng. Siapa pun, siapa kenal, siapa tak kenal durian gopeng antara the best durian yang ada di Perak. Termasuklah Batu Korau punya durian. Depan ni adik-beradik, Batu Korau, Gopeng, Batu Korau, Gopeng. Bila mai musim durian, kalau durian Gopeng ataupun Batu Korau hak jenis bukit ni, kalau mula-mula musim buah mahal sikit. Orang jual dalam RM12 sekilo, RM15 sekilo, ada RM15 sekilo kalau buah tak banyak. Tiba-tiba dia pergi ambil buah yang bukan daripada Gopeng. Sorry lah kalau marah, jangan marah saya. Dia pergi ambil buah daripada Kampung Gajah. Ni marah orang Kampung Gajah. Kampung Gajah punya buah dia tak sama macam Gopeng punya buah. Pasal Gopeng buah bukit, Kampung Gajah ni buah lembah. Buah lembah, buah tepi Sungai Perak. Jadi dia punya buah kan tak berapa lah macam yang Gopeng punya, Batu Korau punya. Jadi dia ambil daripada sana, buah sana murah. Kemudian dia letak atas meja, dia tulis kat situ buah Gopeng. Walhal tu buah bukan buah daripada kawasan tu, buah daripada kawasan lain. Semata-mata nak dapat harga yang tinggi. Kalau dia kata, kalau orang tu tanya, bang, ini buah mana? Kalau dia kata ini buah Kampung Gajah, ini buah parit, ini buah botol, dia tak boleh jual mahal lah. Pasal apa? Kualiti tak sama dengan buah Batu Korau, dengan buah daripada Gopeng ni. Ini juga dipanggil pembohongan. Tuan-tuan, hasil daripada perniagaan yang macam ni, sukupang pun dia tak boleh makan. Sebab hasilnya adalah haram. Hasilnya adalah haram. Yang kita kasihan, hasil-hasil macam ni kita bagi makan anak bini kita. Allahu Akbar. Akhirnya anak ni mengaji tak berapa, otak jadi benak. Otak jadi benak. Dia jadi tak pandai, anak banyak penyakit datang, lepas tu perangai tak elok, kecil-kecil lagi dah tengok benda lucah ke apa semua. Ini semua kemungkinan besar mai daripada rezeki-rezeki yang tidak halal. Rezeki yang tidak halal bila masuk jadi darah daging, dia akan keluarkan perangai-perangai yang tidak baik dalam diri budak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa lagi? Maka bertanyalah, maka orang yang mendatangkan mudarat ke atas saudaranya yang Islam, sama-sama laki-laki ataupun perempuan itu, nescaya Allah Ta'ala balas mudarat ke atasnya, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Tuan-tuan, satu kita nak bagi tahu, bila kita naya orang, Allah naya kita balik semula. So orang yang kena naya ni tak perlu balas apa-apa, biar Allah yang balas. Biar Allah yang balas. Sebab ini janji daripada Allah, janji daripada Nabi. Seperti mana hadis riwayat daripada Abi Sirmah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man darrallahu bih. Daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Sirmah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man darrallahu bih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Abi Sirmah radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa yang beri mudarat saudaranya, nescaya Allah balas mudarat atasnya dengan sebabnya. Kita tak payah balas. Sebab kalau kita balas pun kita jadi buruk. Tuan-tuan, satu orang fitnah kita. Satu orang fitnah kita sampai kita kena buang kerja. Fitnah kita kena buang kerja, semua orang dah tak percaya kita, bini pula minta cerai. Tuan-tuan, nak jajai orang cukup mudah lah ni. Bahasa Kedah dia panggil dajai. Perak panggil apa? Bambu buka. Nama orang Perak.
Dia panggil ranjau, betul? Ranjau. Lah teknologi tuan-tuan, nak bagi jahanam orang, reputasi orang cukup senang. Ni kadang-kadang yang ambil gambar saya ni, saya rasa tak ada orang pergi ambil gambar kita, pergi ambil video kita, mungkin untuk simpanan dia. Tapi tuan-tuan, macam-macam boleh jadi ni. Ni, ambil gambar saya. Kalau nak jahanamkan reputasi kita lah, ambil gambar satu orang ustaz, satu orang tok guru, pam. Ambil pula satu gambar lain, orang tengah beratuk tikam nombok. Kepala saya kena kerat. Dia panggil crop teknologi. Kepala saya ni tengah mengajar ni, pakai soroban ni, depa potong habis. Pi cantum pula kepala saya ke badan orang yang beratuk nombok ni tadi. Sudah. Lepas tu dia panggil apa bang? Edit. Dia edit sikit. Tengkok tu, leher tu jadi matching dengan tubuh badan dia. Akhirnya bila dia save gambar tu, betul-betul macam original. Tengah pakai kepiah tapi beratuk beli nombok. Kalau kita nak dajai orang. Lepas tu bila dah nampak macam original, hantar semua WhatsApp grup Masjid An-Nur, apa lagi, grup Tanjung Rambutan punya masjid, grup apa lagi saya mengajar, grup Meru, grup mana lagi tu, Masjid Cina, Masjid Hospital, merata saya mengajar ni. Kalau nak buat jahat ni, pergi hantar semua grup-grup ni, nak bagi percaya kepada, nak bagi orang lain percaya bahawa saya ni adalah penipu besar. Pergi hantar pula dalam Facebook. Akhirnya bulan depan saya main Masjid An-Nur. Saya duduk di meja ni, semua masing-masing pakat balik. Haji ni pun balik, semua balik. Tinggallah Imam Suhaimi kita, dia tengah duduk baca Quran. Pasal dia bertugas malam tu, dia tak boleh balik. Saya kata, Haji, Syekh, tak ada kuliah ke malam ni? Dia punya cengeng dengan saya, kuliah apa? Apa kuliah? Imam Suhaimi layan saya lagu tu. Dia kata, awak marah saya ni? Memanglah marah, ustaz tipu kami. Tipu apa nama? Ustaz tak tengok kalau ni di Facebook tengah viral lah ni, dekat WhatsApp pun tengah viral lah ni, orang semua cerita pasal ustaz. Saya kata minta maaf, seminggu saya tak jumpa, handphone saya hilang, saya tak tahu apa. Sekali dia hantar saya gambar tu. Ni, betulkah ustaz duk beratuk tikam nombok ni? Saya kata astaghfirullahalazim, siapalah pergi buat kerja ni, la ilaha illallah. Ni yang kata dajjal. Tuan-tuan ingat senang nak repair balik reputasi? Kena pula masyarakat kita ni nak kaji, nak selidik, nak tabayun. Dalam Islam dia panggil tabayun. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, bila mai orang fasik bagi tahu satu cerita, hendaklah fatabayyanu, selidik dulu sebelum percaya. Belah ni kita dengar, belah ni kita dengar. So barulah kita buat satu solution, barulah kita buat satu decision, satu keputusan, mana satu yang betul. Tapi bukan semua orang rajin buat benda ni. Yang rajinnya apa? Astaghfirullahalazim, tak sangka. Percaya dulu, selidik kemudian. Betul tak? Akhirnya fitnah tu dah menyerap masuk dalam kepala otak jemaah. Satu ustaz telah teranaya. Maka Nabi SAW kata, kalau kena macam ni, apa kena buat? Man darrallah habis. Siapa kena naya, Tuhan naya dia balik. Tak payah bertindak balas. Sebab kalau kita bertindak balas, kita nampak buruk balik. Katalah saya jadi mangsa satu fitnah ni, sampai orang buang kita, sampai kita kena buang kerja, bini pula minta cerai, akhirnya kita mengamuk, kita ambil satu kayu baseball, kita pergi ke rumah dia mengamuk, oi hang keluar lah, anak betul hang. Tak, maaf, ni drama aja, tak ada dalam Bahrul Mazi.
Akak belakang tu duduk tengok dalam baru masjid. Mana ustaz duduk baca? Ni drama. Kita mengemuk macam hang jebat tu. Hang jebat, keluar hang. Bawa kayu baseball pula. Orang tu tak keluar lagi. Kita duk pecah dia punya kereta. Pang. Aku kata hang keluar. Tengok jiran sebelah ambil video kita. Hantar pula ke YouTube. Ustaz Syarizal mengamuk. Buruk tak kita? Buruk. Orang tak tahu cerita sebenarnya yang kita mengamuk ni. Orang duk tengok jahat kita dulu. Apa tok guru kita macam ni perangai. Habis semua masjid duk pangkah nama kita dah. Kita tak diterima dah dakwah kita. So Nabi kata man darrallah habis. Siapa nanya orang, biar Allah nanya dia balik. Tuhan yang membalas, biar kita tak balas. Bahkan kita tetap dengan istiqamah dengan amalan kita. Fasabrun jamil. Sabar itu adalah yang terindah. Kita sabar, kita serah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Taala yang menjernihkan balik semula fitnah itu, sebab kita yakin kalau kita dalam keadaan benar, Allah sendiri yang akan membersihkan kekotoran itu ataupun fitnah itu. Muslimin dan muslimat ada rahmati Allah sekalian. Baik, masalah yang ke-279, sikit lagi. Dia kata khianat dan belot tu macam mana? So dia kata jawabnya bermula, misal khianat dan belot itu banyak setengah daripadanya apabila seorang mempertaruhkan barang sesuatu yang elok padamu, kemudian engkau tukar akan dia dengan barang yang buruk ataupun yang lama. Ada juga dia suruh kita simpan satu barang, kita pergi tukar barang lain. Katalah kita nakkan barang tu, kita pergi ambil ganti barang lain. Barang tu bukan original, barang tu yang palsu. Ataupun kita buat contoh apa dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meniaga online, beli barang online. Macam-macam saya dengar. Sebelum bila beli barang online, sebelum bulan ni dah ada Shopee, dah ada Lazada, mudah sikit lah. So kalau kita tak puas hati dengan barang tu, kita boleh refund, betul tak? Dulu kita ada satu aplikasi nama dia Mudah.my. Ramai orang duk beli barang kat Mudah ni kan, jual beli secara online. Ada member saya pergi beli barang apa tah, barang harga sampai 300, yang sampai apa tuan-tuan? Skru. Sampai kat dia skru. Bila orang tu minta, oi, barang dah post belum? Dah. Ada tak nombor tracking? Kawan tu pun bagilah nombor tracking. Memang dia post barang tu, tapi bukan barang yang seperti yang dia beli. Kan? Katalah dia beli apa-apalah yang harga RM300. Tengok-tengok yang sampai kat dia, tu dia tomboy pintu. Yang sampai kat dia screwdriver. Yang sampai kat dia player. Yang sampai kat dia barang yang harga RM5, RM6 je. Sedangkan dia dah bayar RM300, RM400 dah. Nampak? Ini yang dikatakan tipu. Bila cek balik semualah, Allahu Akbar. Siapa yang jadi seller, siapa yang jadi penjual ni? Orang Melayu. Pasal apa orang Melayu? Nama dia ada Muhammad. Melayu tak? Melayu. Nama dia ada Abdul. Melayu tak? Melayu. Nama dia ada Siti. Islam tak tu? Dia Islam. Masya Allah, sangat-sangat memalukan. Baik, dan tiada kamu mengaku menukarnya pada waktu tuannya menuntutnya, maka engkau itu belot dan khianat. Bila kita telefon balik seller tu, penjual tu, nama yang anda dah tak dapat dihubungi. Itu biasa. Kontak nama dia, nama yang anda dah tak dapat dihubungi. Kontak lagi, nama yang anda dah tak dapat dihubungi. Ketahuilah bahawa dia telah kena scam, telah kena tipu. Baik, dan apabila seseorang minta belikan padamu makanan, tiba-tiba kamu ambil makanan di jalan sedikit daripadanya dan tiada kamu minta halalkan pada taulannya. Oh, kita minta kawan tu beli teh ais ikat tepi. Kawan tu pun beli, sambil-sambil beli nak bawa ke kita, dia pergi hirup 2-3 kali straw tu. Nampak tak? Dia minum 2-3 kali.
tanpa minta izin. Ada juga macam tu. Maka bernama engkau itu belot ataupun pencuri dan khianat. Dan apabila seorang itu minta belikan padamu barang seharga 10 kopang, tiba-tiba engkau beli barang seharga 8 kopang dan 2 kopang itu masuk dalam poket kamu. Allahu Akbar. Ini banyak jadi. Kita cikgu sekolah, tak lama lagi kita nak sokan. Guru besar bagi kita duit 100, ustaz tolong beli sekalian untuk persiapan sokan kita. Kan? Tengok-tengok harga barang tu tak sampai 100 pun. RM85, 5 kopang aja. Tiba-tiba kita suruh toke Cina ni tulis dalam resit total RM100. Patutnya dia kena tulis RM85, 5 kopang. Tapi dia suruh tulis 100. Pasal apa? Hak balance tu dia nak masuk poket dia. Nak masuk poket dia. Kita boleh halalkan benda tu, tapi minta izin lah. Cikgu bagi kat saya tadi 100 kan? Dia tak sampai 100 cikgu. Berapa ustaz? 85 lah. Cikgu 15 ni upah saya kot, duit minyak saya apa semua. Ambil lah ustaz, halal. Okey, benda tu clear, tak ada masalah. Tapi senyap-senyap kita pi ambil duit tu atas alasan untuk servis kita, itu tak dibenarkan. Itu dipanggil khianat. Macam-macam kes tuan-tuan tu. Tengok, Allahu Akbar, banyak orang tak takut hukum Tuhan sekarang ni. Dulu tuan-tuan ingat laporan daripada Jabatan Audit Negara, banyak keterisan berlaku. Benda patut harga RM150 aja dah jadi RM1,500. Masya Allah. Kamera yang harga dia cuma 3-4 ribu jadi sampai 15 ribu. Masya Allah. Kepada siapa yang tengok video hari ni, kita buat live, ada 2 kamera hari ni, termasuk saya 3. Siapa yang pernah buat benda-benda macam ni, dia wajib bertaubat dan pulangkan balik semula benda-benda yang dia dah ambil ni. Itu bukan hak kita. Tuan-tuan ingatlah satu hadis Nabi kata apa? Maniqata'a haqqan bi imri'in bi yaminih. Maniqata'a haqqa imri'in bi yaminih. Siapa yang pergi ambil harta orang yang bukan hak dia, barang patut harga RM1,500 jadi RM15,000. Banyak sangat hang kutip ni. Itu bukan hak, itu bukan hak hang ni, itu bukan kamu punya ni. Hang dah ambil hak orang lain. Nabi kata maniqata'a, siapa pergi ambil duit ataupun hak orang yang bukan hak kita, faqad aujaballahu lahun nar, wajib atas Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan haram bagi dia masuk syurga. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, wa in kana syai'an yasira, ya Rasulullah, walaupun kita ambil barang orang itu syai'an yasira, benda remeh, benda murah. Kalau di masjid ni benda murah apa dia? Kita duduk sarung selipak orang, betul? Kita duduk tengok selipak kita hilang, apa susah, kita sarung selipak orang lain pula. Patutnya bila selipak kita hilang, terima aja lah, balik jalan kaki sudah, balik kaki ayam. Saya pun biasa balik kaki ayam. Tapi rasa lain macam sikit lah bila kita tekan minyak kereta tu. Selalu pakai kasut pasal sebab mereka minat sungguh selipak tu guru ni. Saya berapa kali hilang selipak. Tapi masjid ni tak pernah lagi lah, masjid lain kan. Jadi kita pergi ambil, Nabi kata maniqata'a, siapa pergi ambil barang yang bukan kita punya, tu bukan kita punya tu, faqad aujaballahu lahun nar, maka wajib bagi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan haram bagi dia masuk syurga. Biar pilah dia semayang macam mana pun, Allah haramkan dia masuk syurga. Sahabat Nabi tanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun dia curi tu ya Rasulullah, benda simple, benda murah. Nabi kata, wa in qadiban min arak,
Wa in qadiban min arak, walaupun yang hang ambil itu adalah sepotong kayu sugi. Sugi itu perbuatan kita bersiwak. Kayu siwak tu dipanggil arak, alif ra kaf. Yang kayu arak ni tuan-tuan, dia macam kayu tepi-tepi je. Di zaman Madinah ni, zaman Nabi dulu, dia kepak macam tu aja. Pokok-pokok apa, pohon kayu-kayu arak ni, lepas tu pi buat bersugi, maknanya no values, tak ada nilai. Tapi lah ni jangan, batang pun RM8 ke RM7 orang jual. Pi curi yang itu pun benda tak ada nilai tu, Nabi kata tetap Allah Ta'ala masukkan hampa ni ke dalam neraka, dan haram Allah Ta'ala masukkan hampa ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu siapa yang pernah terlibat dengan benda-benda macam ni, kita masih ada nyawa, masih lagi berdegup jantung kita, masih lagi buka biji mata, taubat nasuha. Tapi tak cukup dengan tu saja. Barang yang kita ambil tu, kita kena pulangkan balik semula. Kalau barang tu hak orang lain, bagilah balik semula barang tu kepada si empunya yang hak. Tapi kalau hak tu hak, contohnya apa tadi, kita dulu zaman kerja, kita rajin buat benda-benda macam ni. Macam contoh kita kata tadi, apa dia, patutnya barang tu RM85, kita suruh dia ni tulis RM100. Nampak tak? Ataupun kita pergi claim tu pula claim tipu. Kita claim di Putrajaya, kita ada mesyuarat di Putrajaya, Ipoh Putrajaya, kira-kira lebih kurang dalam 280 km satu hala. Tapi kita tipu dalam claim kita 300 km. 1 km kerajaan bayar RM100. So dia pergi ganda, dia pergi bundarkan, dia pergi genapkan RM280, 285 km, jadi berapa kilometer? 300 km. So ada 15 km yang bukan hak dia. Tiba-tiba dia tulis 300 km. So dia dapat RM300. Patut dia dapat RM285 saja. Hak RM15 tu duit tak cantik. Baru satu hala, balik pun dia claim lagi, dia dapat lagi RM15. So pi balik tu dia dah dapat duit busuk RM30. Kena pula dia kena pi mesyuarat ke Putrajaya 5 kali. 30 kali 5 dah jadi berapa? 150. Dia pi beli barang dapur, dia beli makanan tu anak dia, dia pi bawa anak dia makan KFC ke apa semua. Dia bagi makan anak bini dia makanan yang haram. So siapa yang terkena dah benda-benda macam ni, anggap bahawa dulu kita jahat, lah ni kita nak berubah jadi baik. Tapi kita duk kenang balik, apa ustaz kata, tu aku buat dulu. So macam mana cara selesai masalah? Kita pulangkan benda-benda ni atas jalan Allah. Kalau duit tu kita ambil daripada orang yang kita kenal, tak apa, kita pulang balik. Tapi duit ni duit yang macam mana ni? Masa kita kerja dulu, kita jadi jenis orang yang helat ni, jenis orang yang macam kita sebut tadi lah, ambil untung atas angin ni. So pulanglah balik atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nak buat masjid, ada orang nak buat pondok tahfiz, ada orang ada sekolah agama tak mampu nak bayar bil elektrik, bil air yang tinggi lah ni dan sebagainya. Ataupun ada orang nak pergi repair masjid, nak pergi repair tandas, nak pergi repair. Yang ni kita boleh guna duit tu. Kita cakap dengan pengurusi masjid, surau kah apa semua, haji, gunalah duit ni. Tapi ingat, ini duit syubhah. Dia digelak sebagai duit syubhah. Duit syubhah tak boleh diguna untuk ibadat, beli Quran, beli sejadah ataupun makan minum. Duit syubhah digunakan tempat-tempat yang di luar kita sebut tadi, repair tandas, jamban, apa lagi, jalan tar tu kita nak torap sikit, yang tu kita boleh guna. Kat situ baru selesai masalah kita. Bila kita dah bayar dah dengan cara macam tu, baru kita taubat nasuha depan Allah Ta'ala, minta Allah bersihkan balik segala harta benda kita. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah, tak baik tu silap saya. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.